Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firdaus Matrang. Tumpuan berita, Kerajaan Persekutuan perlu mempercepatkan pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS tapak megah Bukit Mabong memandangkan projek ICQS di Nusantara, Indonesia hampir siap dan akan dirasmikan pada Disember ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbung berkata, perkara ini harus dititikberatkan kerana ia melibatkan isu keselamatan di kawasan sempadan Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Justru katanya kunjungan hormat beliau terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg hari ini adalah untuk membincangkan isu keselamatan sempadan, terutamanya melibatkan aset-aset penting di Sarawak. Saya terima kasih dengan Amat Yang Berhormat Premier Sarawak untuk memberi ruang menerangkan bagaimana untuk negeri Sarawak ini sebagai satu daripada negeri di dalam Malaysia untuk menjaga keselamatan kita. Di bawah kawasan saya ada 3 dam, Murung, Balik dan Bakun. Ini adalah satu aset yang harus kita jaga dan kita menjaga keselamatan. This 3 dam, this 3 dam is more than, more than billion, 10 billion assets. Ini mesti mau dijagakan. Kalau tidak ada buat ICPS, macam mana kita nak jagakan? Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Rabu. Ahli Parlimen Hulu Rajang itu menambah, beliau juga telah menerangkan pelan yang ingin dilaksanakan, iaitu sebuah tinjauan dan cadangan mengenai isu tersebut kepada Premier Sarawak. Ujarnya ketiadaan ICQS akan menjejaskan keselamatan di sempadan Sarawak, terutamanya kemasukan orang ramai dari Nusantara ke Sarawak melalui kapit. Kita mempunyai satu plan dan company yang bersama kita tadi untuk membuatkan tinjauan dan juga memberikan proposal supaya Yang Berhormat dapat memberi pertimbangan. Walaupun Yang Berhormat adalah state, bukan kuasa kita, adalah kuasa federal. Tambahnya lagi, beliau turut memaklumkan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar mempercepatkan lagi pembinaan ICQS tersebut. Dan pada itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg menerima 2 lagi kunjungan hormat daripada Majlis Bandaraya Miri MBM dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada Rabu. Kunjungan hormat pertama adalah daripada rombongan MBM yang diketuai oleh Datuk Bandar Miri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang. Bercakap ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu, Adam Yi berkata antara perkara yang dibincangkan adalah mengenai laporan makmal transformasi Bandar Miri yang diadakan pada 19 Jun hingga 9 Julai lalu. Jelasnya makmal itu adalah merupakan inisiatif untuk menyelaraskan pembangunan Bandar Miri dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 hingga tahun 2030. The lab basically is how to transform Miri to be a green, smart and the most livable international resort city lah. Selain itu, katanya pertemuan ini turut membentangkan senarai projek rakyat kepada Premier Sarawak untuk dipertimbangkan, iaitu sambutan ulang tahun ke-20 Bandaraya Miri menjelang tahun 2025. Adam Yi juga memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai isu komplek pengurusan sisa bersepadu Bandar Miri yang memerlukan penyelesaian segera. Sementara itu, kunjungan hormat kedua pula dilakukan oleh rombongan DBP yang diketuai oleh Ketua Pengarahnya Dr. Hazami Jahari. Menurut Dr. Hazami, kunjungan hormat DBP itu adalah untuk menjemput Premier Sarawak bagi merasmikan 2 program yang dirangka oleh pihaknya. Kami nak mengadakan seminar leksikologi lah dan juga leksikografi yang akan bekerjasama dengan UNIMAS. InsyaAllah seminar ini akan dilangsungkan pada 25 dan 26 Oktober nanti. Dan kita minta Yang Berhormat hadir sebagai perasmi lah. Dan seminar ini adalah berkaitan dengan pendidikan bahasa-bahasa sukuan di bahasa-bahasa etnik dan sukuan di Borneo lah. Ini seminar yang pertama kita anjurkan. Yang kedua, kita juga telah menjemput dan mengundang Yang Berhormat tentang merasmi atau melancarkan beberapa penerbitan kita yang khusus berkaitan dengan projek khas bersempena dengan sambutan 60 tahun kemerdekaan Sarawak pada tahun ini.
Dalam pada itu, Dr. Hazami juga menyatakan hasrat mereka untuk mewujudkan semula bahas Piala Ketua Menteri dengan pengubah suaian akan dilakukan untuk pertandingan tersebut yang sekarang hanya menunggu masa untuk pelaksanaan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR telah memperuntukkan sebanyak 15.214 juta ringgit untuk 94 buah projek rumah ibadat agama-agama lain bagi fasa ketiga. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab UNIFOR, Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata ia merupakan kesinambungan daripada peruntukan fasa kedua yang berjumlah 31.945 juta ringgit melibatkan sebanyak 219 projek. Menurut beliau, bagi fasa pertama, UNIFOR telah mengagihkan dana berjumlah 3 juta ringgit untuk kegunaan The House of Epiphany, Gereja St. Thomas di Kuching. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain 2023 fasa 3 di Kuching pada Rabu. Dato' Ahmad Douglas Ugam menambah bagi sekolah mubaligh, kerajaan negeri juga telah memperuntukkan 20 juta ringgit kepada 127 buah sekolah. Jelasnya bagi pengagihan fasa pertama sebanyak 3 juta ringgit telah disampaikan kepada SMK St. Teresa Kuching dan untuk fasa kedua peruntukan berjumlah 17 juta ringgit telah diagihkan kepada 126 sekolah mubaligh. Beliau dalam pada itu berharap dengan sumbangan tersebut semua projek dapat disiapkan mengikut jadual terutamanya projek terbengkalai disebabkan kekurangan dana. Paparan berikutnya, sebanyak 24 projek pembangunan yang bernilai 150 juta ringgit bagi fasa 1 di kawasan Dun Tasik Biru akan dijalankan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep berkata, pembangunan semua projek berkenaan akan melibatkan 5 agensi pelaksana iaitu Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB, Majlis Daerah Bau dan Sarawak Energy Berhad SEB. Jelas beliau JKR mempunyai 9 projek bernilai 22 juta ringgit, JPS 2 projek bernilai 32 juta ringgit, JBAB 2 projek bernilai 8 juta ringgit, MDB 9 projek bernilai 86.5 juta ringgit dan SEB 2 projek bernilai 2.5 juta ringgit. Ianya satu usaha perkongsian bersama dan tujuan perjumpaan kita pagi ini adalah untuk memberitahu terutamanya setiap ketua masyarakat, ketua kaum, supaya tuan-tuan sekalian tahu apa yang kamu mengharapkan dan apakah yang akan datang ketuk pintu kamu semua. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat penyelarasan GKCDA bagi kawasan Dun Tasik Biru di Pejabat Daerah Bau pada Selasa. Hari sama Pegawai Khas GKCDA Dato' Ik Pahun Joy, Pegawai Daerah Bau Constantine Gerald David Jonas, Setiausaha Majlis Daerah Bau Ong Chin Ping dan Temenggung Masyarakat Bidayuh Dato' Austin Dimin Nyon. Sementara itu, Dato' Ik Pahun menyuruh Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan para ahli Majlis Daerah Bau di kawasan Tasik Biru untuk berkongsi maklumat mengenai projek pembangunan di bawah GKCDA kepada penduduk kampung masing-masing. Beliau juga berharap agar kerja-kerja di lapangan sudah boleh dijalankan pada awal tahun depan setelah isu-isu berhubung pertapakan, senarai kuantiti dan komponen projek telah diselesaikan pada tahun ini. Didebat pula, penglibatan secara kolaboratif strategik semua pihak amat diperlukan dalam usaha membantras jenayah seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam berkata, kempen seumpamanya merupakan salah satu inisiatif dalam membantu dan membimbing kanak-kanak dan ibu bapa serta komuniti dalam berhadapan dengan cabaran jenayah cyber pada masa ini. Jelasnya eksploitasi seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak semakin meningkat apabila sebanyak 1,464 kes direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun lalu berbanding hanya 1,273 kes pada tahun 2021. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian kempen membantras jenayah seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak bahagian Betong baru-baru ini.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas itu menambah statistik tersebut menunjukkan perkembangan yang tidak sihat, terutamanya melibatkan golongan yang mudah terdedah kepada ketagihan seks. Sekian isi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak7v.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan aktiviti-aktiviti sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 1445 Hijriah 2023 Masihi #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Lahirnya baginda membawa rahmat, diraih sekalian ummah, tanda syukur setinggi-tinggi nikmat, menjadi syiar yang dizahirkan, mengharapkan syafaat. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi disemarakkan dengan majlis kesyukuran yang akan diadakan pada 27 September 2023 bertempat di Masjid Jami' Petrajaya Kuching. Turut diadakan majlis perhimpunan dan perarakan yang akan diadakan pada 28 September 2023 yang dibawakan khas dari Padang Merdeka Kuching. Majlis perhimpunan dan perarakan ini diserikan lagi dengan pertandingan sepanduk yang mempertengahkan 10 kategori penyertaan dari seluruh Sarawak. Acara-acara iringan turut diadakan seperti forum perdana hal ehwal Islam, pameran bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah bersempena Maulidur Rasul di masjid dan surau di setiap bahagian Sarawak. Ayo sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak pada tahun ini. Sarawak makmur, ummah sejahtera.